Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah hari ini kita akan menyambung pembelajaran kita bagi mata pelajaran akhlak ya ataupun adab. Okey, bagi tajuk sifat mazmumah yang kedua iaitu hasad. Okey, apakah yang dimaksudkan dengan hasad? Mari anak-anak kita lihat. Apa dia pengertian hasad? Anak-anak boleh tengok buku teks muka surat 41. Hasad ialah sikap tidak senang hati dengan nikmat yang diperolehi oleh orang lain serta berusaha menghilangkan nikmat itu daripada orang yang memilikinya. Okey, kita dengki, tak senang hati dengan orang apa yang orang dapat lebih daripada kita tu, kita tidak senang hati. Okey, itu maksudnya hasad, maksudnya dengki dengan apa yang orang lain dapat. Okey, kita tak ada, jadi kita rasa tidak senang hati dengan nikmat yang diperolehi oleh orang lain tu. Faham anak-anak? Okey, kita tak boleh bersifat hasad. Okey, hasad bermaksud dengkilah ataupun iri hati dengan seseorang. Okey. Kemudian mari kita lihat dalil hasad. Apakah dalil Al-Quran bagi sifat hasad? Daripada surah Al-Falaq ayat 5. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Wa min syarri hasidin idza hasad." Maksudnya, dan dari kejahatan orang yang dengki apabila ia melakukan dengkinya. Okey, ciri-ciri sifat hasad. Yang pertama, suka menyebarkan fitnah. Okey, suka menyebarkan fitnah. Okey, orang yang bersifat hasad dengki ni, pertama dia suka menyebarkan fitnah. Suka cakap benda yang bukan macam contohnya dia bercerita buruk tentang seseorang itu, sedangkan orang tu baik. Okey, orang tu tak pernah buat jahat pada dia. Okey, tapi dia menyampaikan fitnah, menceritakan benda buruk pasal seseorang tu. Okey, yang kedua, suka melihat orang lain susah dan menderita. Yang ketiga, merasa tidak senang hati melihat nikmat yang diperolehi orang lain. Okey, contoh kawan dia tu berjaya dalam peperiksaan. Okey, ataupun kawan dia tu ramai kawan suka berkawan dengan dia. Okay, jadi dia tak suka. Jadi dia tak suka, tak senang hati tengok tu, dia jealous, dia dengki, dia iri hati, dia hasad. Okey, apa yang orang tu ada ataupun orang tu dia tak boleh tengok. Okey, dia tak boleh tengok, dia tak senang hati. Yang keempat, berusaha memusnahkan nikmat yang diperolehi oleh orang lain. Okey, seterusnya. Okey, kita tengok. Okey, apa dia fadilat tidak fadilat. Okey, apa fadilat? Fadilat ialah kelebihan. Yang pertama, dikasihi Allah dan Rasulullah. Yang kedua, disayangi ibu bapa, guru dan masyarakat. Yang ketiga, mengeratkan silaturahim. Yang keempat, mendapat balasan baik di akhirat. Yang kelima, jiwa tenang dan tenteram. Yang keenam, terhindar serangan penyakit kronik. Okey, jadi ini adalah kelebihan kalau kita tak bersifat hasad. Okey, kalau kita bersifat hasad, apa pula yang kita akan dapat? Okey, mari kita tengok akibat. Akibat kalau kesan buruk dia kalau kita bersifat hasad, yang pertama, dimurkai oleh Allah dan Rasulullah. Yang kedua, dibenci ibu bapa, guru dan masyarakat. Yang ketiga, boleh menimbulkan permusuhan, menyebabkan pergaduhan. Yang keempat, mendapat balasan azab di akhirat. Okey, orang yang sentiasa berhasad dengki ni, Allah akan memberi balasan di akhirat nanti. Yang kelima, jiwa tidak tenang dan tenteram. Okey, sentiasa rasa tak senang melihat kejayaan ataupun kegembiraan orang lain. Okey. Mari kita okey, cuba tengok muka surat 44 tahukah anda sifat hasad diibaratkan sebagai bara api dalam jiwa yang memakan diri sendiri sedikit demi sedikit. Okay, jadi anak-anak kita perlu terapkan nilai murni dalam diri kita supaya kita bersifat qanaah, iaitu cukup dengan apa yang kita ada. Okey, cukup apa yang kita miliki. Kalau itu je yang kita ada, kita kena bersyukur. Kita tak boleh rasa dengki terhadap orang lain, apa yang orang ada lebih daripada kita tak boleh macam tu. Okey anak-anak, sekian saja PDPR kita pada hari ini. Ustazah harap anak-anak semua menonton pembelajaran ini kerana sesiapa yang menyertai PDPR yang dilaksanakan oleh guru-guru, okey, akan dikira sebagai pemarkahan untuk UPKK juga. Okey, jadi sesiapa yang memang tidak pernah membuat tugasan PDPR, saya harap sangat kerjasama anak-anak sebagai pelajar dan sebagai calon UPKK. Okey, amanah pada diri yang mana
tolong buat ataupun sertai PDPI yang disediakan oleh guru-guru. Okey. Kalau tidak, ia akan menjejaskan keputusan UPKK anak-anak. Okey, apa yang saya lihat bila saya hantar video pembelajaran, tak semuanya melihat video tersebut. Okey, akan tetapi latihan hantar. Saya nak anak-anak tonton dahulu dan fahamkan dulu apa pembelajaran yang saya sampaikan, baru anak-anak boleh buat latihan yang saya bagi. Okey, sekian saja PDPR saya hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.